Di talian kita pada kali ini ialah Profesor Dr. Yahya Matsum yang akan memberikan pandangan beliau tentang aspek keengganan atau barangkali kegagalan segelintir rakyat Malaysia yang begitu sukar untuk patuh dengan SOP. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Prof, ya? BDR juga hari ini. Alhamdulillah, saya daripada Ipoh sedang lockdown, tak boleh pergi mana-mana, duduk di rumah, kenalah patuh SOP kan. Dalam situasi pagi ini, Prof, yang juga sedang kita bincangkan untuk memberikan lebih pemahaman dan juga barangkali mengambil perhatian rakyat Malaysia. Kalau diimbau setiap hari MKN akan mengeluarkan laporan, akan dibaca oleh Menteri Kanan Keselamatan, berapa orang di kompaun, berapa orang dikenakan tindakan. Tetapi isu pematuhan SOP ini masih lagi berlaku isu pelanggaran SOP ini masih lagi berlaku sama ada secara sedar atau tidak, membawa kita kepada jumlah kes yang sangat membimbangkan. Pandangan Prof untuk pembukaan segmen ini, Prof. Terima kasih. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang saya untuk mengupas tajuk yang sangat penting ini. Manusia ini sebenarnya kompleks. Manusia kompleks kerana mereka dipengaruhi oleh persekitaran, dipengaruhi oleh keadaan fisiologi masing-masing, psikologi dia, fizikalnya dan sebagainya. Jadi orang melanggar SOP ni tak boleh nak dikatakan berada dalam satu golongan. Dia banyak, antaranya yang paling ramai sekali ialah kurang prihatin ataupun lack on mindfulness, kurang prihatin kepada apa yang sedang berlaku. Mereka rasa selamat bila tidak dipantau oleh penguatkuasa. Mereka berasa selamat bila berada dengan ahli keluarga, dengan kawan yang biasa dan sebagainya. Jadi bagi mereka hukuman itu diletakkan benda yang atas. Atas maknanya kalau rasa selamat, tak kena hukum, okey, melanggar SOP. Tapi kalau kena hukum, tak okey. Jadi dia melihat bahawa nak menjaga kesejahteraan, keselamatan, kesihatan orang awam ini tidak begitu penting. Dia lebih pada kalau aku kena hukum macam mana, itu sebabnya pemantauan kena dilakukan selalu. Tapi orang marah kalau dipantau selalu. Tapi inilah sikap manusia. Golongan yang kedua yang saya panggil ialah golongan lesu SOP. Manusia ni, Zaliha, semakin lama dia berurusan dengan sesuatu yang mula-mula dianggap ancaman, sama ada binatang buas ke penyakit dan sebagainya, makin lama dia terasa makin tidak mengancam lagi. Bila terasa tidak mengancam, dia terasa okey, aku boleh langgar peraturan-peraturan yang tertentu. Kerana ancaman itu sudah jadi kebiasaan kepada dia. Dan dia lihat orang lain juga melanggar SOP, bagi dia orang lain boleh langgar, takkan aku tak boleh. Jadi maknanya ini sudah lesu kepada SOP. Golongan yang ketiga yang saya dapati ialah golongan tindak balas psikologikal ataupun psychological reactance. Di mana golongan ini, kita manusia sebenarnya tak suka dinasihati. Kita manusia tak suka kepada peraturan. Kerana peraturan, nasihat, teguran ini menghalang kebebasan kita. Manusia suka bebas. Dia nak buat apa dia nak buat, dia mesti suka. Jadi ada golongan sebilangan kecil daripada orang-orang yang melanggar SOP ini adalah yang golongan dia panggil tindak balas psikologikal. Dia tak suka dihalang daripada melakukan apa yang dia biasa buat sebelum ada datangnya pandemik COVID-19. Ini juga satu masalah kepada kerajaan ataupun cabaran kepada orang ramai, kerana yang ini kita nak halang susah kerana dia yakin bahawa kebebasan peribadi itu lebih penting daripada kesejahteraan orang ramai. Golongan yang keempat yang saya tengoklah secara detail ialah golongan yang saya anggap rasa diri istimewa. Kajian saya buat lama, kajian mengenai kenapa orang lupa diri, kenapa ego, kenapa sombong, kenapa salah guna kuasa. Saya dapat ada golongan-golongan tertentu. Antaranya ialah golongan yang ada kedudukan, ada kuasa, ada populariti, yang kaya berharta, yang berilmu, yang bijaksana, yang sehat, yang kuat. Golongan ini, mereka terasa dia perlu dilayan secara istimewa. Dia merasa tindak tanduk dia kena berada di atas pada orang lain. Kalau orang lain tak boleh, dia rasa dia patut boleh. Jadi ini juga satu masalah. Dan mereka juga merasa bahawa mereka perlu diberi satu kelonggaran untuk melakukan sesuatu yang orang lain tak boleh buat. Ini pemikiran manusia, kita tak tahu apa yang berlaku di negara kita sekarang. Ada yang golongan tertentu yang melanggar SOP-SOP ini. Adakah ini yang mereka fikirkan atau yang lain? Dan yang kelima,
golongan yang keliru. Yang keliru SOP ni saya dapati ramai juga. Kerana mereka, kadang-kadang manusia ni, kalau ikut psikologi lah, kajian dibuat oleh Kahneman, manusia ni tak suka berfikir. Dia dapat maklumat sikit, dia dapat rumusan. Maknanya, mengenai perincian SOP, dia tak ikut. Dia baca tajuk saja. Boleh ini, dia rasa dah boleh tanpa mengetahui lebih mendalam. Jadi dia keluar, dia kena tahan, dia kena compound, dia marah sebab dia rasa dia boleh. Padahal dia salah faham. Ini saya panggil satu golongan yang keliru. Jadi saya dah beri 5 golongan ini yang kebanyakannya melanggar SOP. Ya, yang lain pun langgar juga SOP, tapi ada faktor-faktor lain. Itulah urusan saya secara ringkas ya dari segi psikologi kenapa ramai yang melanggar SOP. Prof, dari kalau kita ambil rangkuman dari 5 kategori yang Prof sebutkan tadi, mungkin daripada kompaun 1,000 ke 10,000 ringgit juga tetap ada yang tetap melanggar, mungkin atas dasar entitlement ataupun rasa mereka layak melanggar undang-undang. Apakah faktor wang ringgit ini tidak lagi menjadi yang menjadi penghalang kepada mereka untuk mematuhi SOP? Itu soalan yang cukup baik. Saya cuba jawablah ya, secara ringkas yang boleh ya. Kita berada dalam zaman di mana manusia berasa aku boleh mengaku aku buat salah. Aku sedar aku buat salah, aku faham aku buat salah, tapi jangan hukum aku. Ini dalam kebanyakan kita sekarang di dewasa ini, kerana ada orang sentiasa membela orang yang salah. Ya, membela di mahkamah, membela di luar, melalui media sosial dan sebagainya. Jadi mentaliti ini menjadi satu kebiasaan kepada ramai orang bahawa dia buat salah, dia ngaku dia salah, tapi tolonglah kesian kat aku, berempatilah dengan aku, maka jangan hukum aku. Maknanya di sini mentaliti jangan hukum aku ni mendebal dalam masyarakat kita. Jadi dia kena denda dan sebagainya, yang lain rasa orang ni kena denda, kena hukum, kena compound, tapi ada orang yang bersimpati dengan mereka. Jadi orang ramai macam saya ni terfikir kalau dia boleh, tak aku tak boleh. Jadi orang yang kedua, ramai orang yang menganggap bahawa yang kena compound tu nasib tak baik. Aku ni nasib baik. Dan dia tengok orang, ramai lagi yang nasib baik tak kena compound. Ramai lagi orang yang nasib baik tak kena tangkap. Maka bila mereka lihat ramai orang yang melanggar SOP, yang diceruk-ceruk dunia, yang bersembunyi, yang macam-macam lagi, jelas nampak pemantauan pihak penguasa tak boleh nak tengok semua orang. Dia ada dapat seorang dua, tapi tak semua. Ini jadi masalah kepada kita. Contoh yang tak baik itu terlepas. Kerana susah untuk pihak penguasa untuk memantau keseluruhan satu negara sebab rakyat Malaysia ini 32.7 juta. Ramai tu. Ini antara masalah yang kita sedang hadapi sekarang ini. Kita lihat ya. Prof, barangkali apakah perlu ditegaskan lagi bila mana sebelum ini bila diumumkan akan ada PKP 30 hari bulan tu announcement baru keluar. Jadi ada ruang untuk mereka ini, kalau kita lihat visual baru-baru ini juga yang beratur panjang di lebuh raya sama ada Utara Selatan ataupun LPT. Jadi menunjukkan mentaliti berjudi ataupun dia gamble. Tak apa, kita try dulu. Kalau dapat rentas. Kalau tak dapat rentas, tanpa memikirkan 80,000 lebih yang direkodkan kanak-kanak yang kena COVID ni. Prof, bagaimana? Astaghfirullahalazim. Inilah antara sebabnya manusia ni sebenarnya dia suka mencuba. Kita tengok ada makanan dan restoran baru, kita nak cuba. Ya, kalau rasa tak sedap, lepas tu kita tak buat dah. Yang mencuba ni kebanyakannya lepas. Bila lepas, dah seseronok dia nak buat lagi. Ini satu tabiat manusia ya. Jadi ini satu macam masalah psikologikal kepada kita bahawa dalam pelanggaran SOP ni, kalau kerajaan ketatkan lagi SOP-nya beratur 2 batu, 3 batu pun, bila lepas saja daripada SJR, dia rasa seronok. Lain kali dia nak buat lagi sebab dia rasa selamat. Ini satu masalah kepada kita sebenarnya. Bagi saya ya, mengetatkan lagi SOP-SOP ini, bagi saya secara peribadi dan profesional dah tak perlu dah. Semua dah lengkap. Bagi saya lebih kepada kesedaran peribadi, kesedaran diri dan kesedaran ramai untuk mengingatkan yang lain supaya jangan melanggar SOP. Contoh masa hari raya, saya cukup kecewa jugalah ya, kerana ada ibu bapa yang anak dia daripada bandar besar Kuala Lumpur, Ipoh, Penang nak balik ke kampung. Ibu bapa yang tahu bahawa anak ini mungkin membawa ya virus COVID-19, sepatutnya memberitahu anak jangan balik. Anak ini nak melanggar SOP, ibu bapa tahu itu pelanggaran SOP, maka kata jangan balik, sepatutnya begitu. Tapi kita seronok nak menyambut hari raya lebih besar daripada
SOP itu sendiri. Ini satu lagi masalah. Matlamat manusia itu di mana? Kalau kita letak sambutan sosial, hari jadi dan sebagainya, perintah negeri itu lebih penting daripada SOP, maka kita akan langgar juga. Ini sesuatu yang susah nak dielak kecuali ada kesedaran diri. 27 kluster baru juga dicatatkan, Prof, ya, dan makin lama masa berlalu makin banyak kes dicatatkan dan ini memberikan seakan-akan buntu juga. Apa lagi yang boleh dibuat? Hospital juga hampir full capacity. Apakah cara lagi yang boleh diingatkan supaya aspek kesabaran ini dapat dipertingkatkan lagi dalam apa juga golongan lah sekalipun, Prof? Saya suka soalan tu, ya, Puan Zaliha. Puan kecil saya tak tahulah, tapi Zaliha lah kan. Saya suka soalan tu. Soalan tu, ya, kita tengok diri kita. Kalau saya nak berjaya, saya kena ada disiplin diri. Sama ada nak berjaya dari segi akademik, nak berjaya dari segi agama, nak berjaya dari segi kerjaya, daripada perniagaan, apa saja. Disiplin diri itu sangat penting. Maknanya di sini, ya, kalau kita ada disiplin diri, teguh, tegar, kuat disiplin diri kita. Penguasaan tak perlulah nak teruk-teruk sangat. Penguasa tak perlu nak buat 800 SJR. Tapi masalah kita ialah disiplin diri ni kurang. Ini disebut mindfulness, ya, keprihatinan kita terhadap kesejahteraan orang lain. Kita mungkin asymptomatik, tak ada masalah. Tak sedar kita ada masalah, tapi kita mungkin bawa masalah ini kepada orang lain. Jadi bagi saya lah, apa saja, ya, penguasaan SOP undang-undang yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan tak akan berjaya sepenuhnya tanpa rakyat Malaysia ada disiplin diri. Itu satu kenyataan yang saya nak tekankan sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa pandemik COVID-19 ini, tolonglah kuatkan, tingkatkan disiplin diri kita untuk mematuhi SOP. Dan sebab kita belum pernah melaluinya sebelum ini, jadi sedikit masa lagi diminta untuk masyarakat Malaysia supaya bertahan sedikit lagi dengan kes yang sangat membimbangkan sekarang. Sedikit kesimpulan, Prof, bagi mereka yang betul-betul rasa dah resah sangat, dah tak boleh buat apa sampai hampir melanggar SOP, pesanan Prof buat mereka bagaimana? Zaliha, kita tengok macam ni, ya. Kalau saya nak gantung lukisan di dinding rumah saya akan gantung lukisan yang paling cantik saya pernah reka, saya pernah lukis, yang indah. Saya tak akan gantung lukisan yang bodoh, yang comot, yang tak siap. Kalau kita tengok diri kita yang melanggar SOP ni, lihatlah diri kita sebagai sebuah lukisan. Orang lihat kita ni yang melanggar SOP, tak kiralah kita berkedudukan tinggi ke, kita berkedudukan rendah ke, kita orang agama ke, kita orang biasa ke, yang kaya ke, yang miskin, tak kisah. Kita tengok diri kita sebagai lukisan. Orang lihat lukisan ini menenteramkan jiwa atau menyebabkan orang lain resah gelisah. Adakah lukisan kita ini satu lukisan yang mensejahterakan orang lain, atau lukisan yang menyebabkan orang lain rasa susah hati melihat tingkah laku kita. Jadi kesimpulan keseluruhannya ialah lihat diri kita sebagai lukisan yang kita nak pamerkan, nak gantung depan rumah, orang lain tengok sebagai contoh dan tauladan supaya mereka juga sama-sama mematuhi SOP. Terima kasih, Prof, atas perkongsian pandangan tadi. Kita baru saja berbicara dengan Prof Dr. Yahya Matsui yang merupakan seorang konsultan peningkatan prestasi.